Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Malam ni kita dalam bab yang ke-47. Ya. Hadis yang 400 dah. Saya mengajar di Payajaras. Saya ingat kat 8 tahun kot, baru 200 hadis lebih. Ini baru tak sampai setahun dah 300 hadis lebih ya. Sebab kita sebulan 4 kali ya. Hadis. Oh, sana sebulan sekali. Satu tempat tu dekat Kelang dah 10 tahun tu. Baru hadis 200 lebih. 10 tahun. Malam tadi tapi kita guna kitab yang lain lah. Yang ni juga Riyadhus Shalihin juga, tapi Syekh Muslim juga. Tak, ni ringkas, yang sana lagi tebal 5 jilid. Tapi kat 10 tahun baru 200 hadis lebih. Ini nikmat Tuhan bagi 400 hadis lah. Dekat hadis yang ke-400 lah, 386 kan. Baik. Habis kita cepat, boleh kita baca kitab lain pula. Bab yang ke-47, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab menjelaskan tentang tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala terhadap seseorang hamba. Wal hathi 'ala takhalluqi biha, dan galakkan, dorongan supaya berakhlak dengan tanda-tanda tersebut. Dorongan supaya berakhlak ataupun memiliki dalam diri tanda-tanda tersebut, dan berusaha was-sa'i, dan berusaha fi tahsiliha, dalam menghasilkannya dalam diri kita. Usaha, galakkan, dorongan supaya kita berpegang dengan tanda-tanda itu. Kita wujudkan dia dalam diri kita. Kita usaha untuk hasilkan tanda-tanda tersebut dalam diri kita. Supaya kita termasuk dalam kelompok orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Ta'ala ada sifat cinta. Allah ada sifat sayang. Yang sayang Allah Ta'ala itu tak sama dengan sifat makhluk lah. Sifat yang layak bagi kebesaran Allah. Allah sayang kita ni, Allah bagi dekat kita segala apa yang dia nak bagi. Dan dia bagi dekat kita segala apa yang kita perlu dan apa yang kita tak minta tadi dia bagi. Daripada kenikmatan dan kebahagiaan, keseronokan, tak kurang sedikit pun daripada kekayaan yang ada pada Allah Ta'ala. Macam ambil benang, celup dalam laut. Benang, dah sekali celup dalam laut tu kan, apa yang lekat di benang tu? Tak ada apa lekat. Benang duk kering lagi. Ambil benang, celup dalam laut, tak angkat, benang tak basah pun. Maknanya kekayaan Allah. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala cintakan hamba tadi, Allah bagilah dekat dia segala yang diinginkan, segala yang dia kehendaki. Paling utama keselamatan lah. Keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tapi jangan kita ingat tak ada keselamatan di dunia, kita tak ada keselamatan di akhirat. Jangan ingat macam tu. Kadang-kadang tak ada keselamatan di dunia itu sebagai apa? Sebagai penghapusan dosa. Macam kawan-kawan saudara kita di Palestin kan, dia bukan ada keselamatan bagi dia dunia. Kena bom, kena apa kan, siapa pun tak mau tolong dia. Tolong hantar bekalan makanan je lah, terang kontainer tu pun kan. Tapi berapa yang boleh sampainya? Tahap kebuluran, kelaparan tu masih tinggi kan.
10% lebih kurang, itulah. Baik, di sini Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini nama dia Yahya bin Sharaf. Nawawi ini Nawa. Dekat mana Nawa ni? Dekat Palestin. Ya. Dekat Palestin. Jadi An-Nawawi nisbah kepada Ninnawa, satu qaryah, satu bandar di Palestin sana. Ada dia. Jadi Imam An-Nawawi. Sebab tu dipanggil An-Nawawi, Yahya bin Sharaf. An-Nawawi yang lahir yang mati pada tahun 776 Hijrah. Ya, saya cuba Google lah, tengok lah An-Nawawi ni kampung halaman dia. Kampung Al-Imam An-Nawawi, Google. Sekali dia keluar bagi tahu kampung dia sekian-sekian. Tulis pula apa nama? Map. Peta kan. Keluar peta, oh ni kampung dia. Google lah. Kalau kita Google lambat pula. Ya kan? Baik, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dia datangkan ayat daripada firman Allah Taala. Cuba cek balik Palestin ke mana ke, tapi antara dalam Syam lah. Syam ni tak kira lah, semua sekali lah. Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, itu Syam. Damsyik ibu negara Syria. Ya. Begitu. Baik. Dalam surah Al-Imran ayat 31. Saya tutup ke? Oh. Al-Imran 31. Okey, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Okay. Qul, Allah suruh Nabi SAW katalah wahai Muhammad SAW, in kuntum, jika adalah kamu semua, tuhibbun Allah, mencintai Allah, jika kamu semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu semua ikut aku. Nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena belajar. Kalau tak belajar macam mana kita nak ikut dia? Ya, dalam kerja buat kita, dalam kehidupan kita, sama ada dari sudut ibadah ke, kan, muamalah ke, kan, munakahah ke, kan, apa saja sudut kehidupan kita, yang terbaiknya ada pada diri Rasulullah SAW, ada pada sirah dia. Jadi kita belajar sirah tu macam kita belajar hadis lah, sirah Nabi. Kita belajar hadis ni kita belajar sirah lah. Cumanya kita tak belajar cara tajuk demi tajuk. Okey. Di hadis ni cerita tu bab ni. Kalau sirah tu dimula bila Nabi lahir. Kan? Kewafatan ayah dia, mak dia, datuk dia. Kan? Lepas tu sampai Nabi hijrah di Madinah, berlaku perang ni, perang tu, tahun demi tahun demi tahun, susunan. Tapi kalau hadis ni ikut tajuk lah. Kita baca tajuk ni, disebut cerita ni lah. Jadi Allah kata dekat depa semualah, kat kaum Quraisy, tak kisahlah siapa-siapa pun, kalau kamu cinta kepada Allah Ta'ala, kamu kena ikut aku, kena ikut Rasulullah SAW. Jadi nak ikut Rasulullah tak dapat tidak, kena menuntut ilmu, kena belajar. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi faridah, menuntut ilmu adalah kefarduan.
Ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Semua kena belajar. Tidak macam mana dia tahu agama dia. Jadi kalau kita boleh buat hak ni, hak tanda biru ni, ikut Nabi SAW, maka kita dapatlah yuhibbukumullah. Nescaya ni yuhbib ni, ba ni sukun dia jawab bagi in. Jawab bagi in. In ni makna jika, kalau. Kalau gini, hang pasti gini. Kalau kau datang rumah aku, pasti aku akan jamu yang paling sedap daripada makanan. Pasti. Jadi di sini mana pasti? Ni ba ni bukan saja mati ni. Yuhbib ni bukan saja mati ba tu. Yuhbib bukan saja. Dia nak bagi tahu pasal apa? Pasal sukun ni jawab bagi in ni. Jika pasti. Sukun ni mana pasti ni. Kan? Jika kamu semua cintakan Allah, maka adalah kamu semua ikut aku. Kata kan? Yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan cinta pada kamu semua. Aku ni siapa? Aku ni Rasulullah lah. Kan? Tapi kalau pok Quranis dia kata aku ni aku saya. Kan? Golongan anti hadis, Quranis. Depa ikut Quran ni, hadis tak ikut. Jadi Quran ni kata kat siapa ni? Kata kat saya. Qul, katakanlah. Katakanlah kepada siapa yang tu? Siapa yang baca? Quran dia. Allah. Ini bukan saya reka ni, saya jumpa sendiri pok-pok ni. Kan? Jadi yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cinta kamu. Inilah. Nak dapat kecintaan Allah, tak dapat tidak, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kecintaan. Bukan setakat Allah cinta. Allah bagi lagi tambahan. Wa yaghfir lakum, dan dia ampunkan bagi kamu semua. Dah dia cinta pada kamu, dia ampun pula dosa-dosa kamu. Jadi bila nama kata manusia, kan? Bila nama kata makhluk yang mukallaf, makhluk yang terbeban kepadanya hukum-hukum syariat ni kan, semua ada dosa. Tak lekang, kita ada dosa, kecuali yang maksum lah, iaitu para anbiya alaihimussalatu wassalam. Lain pada tu kan, wali ke apa ke, kita semua wali lah. Wali ni orang beriman kan, dan bertakwa. Ada dosa. Cumanya timbang dosa tu tak samalah dengan orang yang jahil yang biasa ni. Kan mungkin depa ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar depa tinggalkan. Yang bertakwa ni, tapi dosa kecil tetap ada lah. Jadi hak tu dia terampun dengan apa? Dengan ambil wudu, dengan jalan kaki pergi masjid ke, surau ke, kan? Apa nama Jumaat ke Jumaat, umrah ke umrah, solat ke solat. Itu penghapusan dosa-dosa kecil. Dosa besar dia kena ada taubat lah, taubatan nasuha lah, taubat yang nasuha. Jadi Allah, selain pada Allah cinta pada kamu, Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Ini dosa-dosa di sini mana dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil. Dosa besar dia kena taubat, dan disertai dengan syarat taubat lah. Yang 3 tu kan. Taubat pada dosa besar, pertama meninggalkan. Tak tinggal, tak terima taubat dah. Menyesal, kan? Berazam untuk tidak mengulangi. Tak mau buat dah. 3 syarat. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, tambah lagi lah 2. Kalau berkaitan dengan manusia, kalau kita ambil barang dia, harta dia, kita kena pulang balik. Berkaitan dengan harta benda dia, kalau kita pukul dia, kita celah dia, mengumpat dia, kita hina dia dan sebagainya, kita kena minta maaf.
5. Kalau dengan Tuhan tadi 3. Dengan makhluk tambah lagi 2. Ya? Nah, itu dia. Tapi kalau kita dengan makhluk, kita dah minta maaf, minta halal, kita pulangkan barang dia apa semua. Kita dengan dia selesai. Tapi kita dengan Tuhan, kita kena minta pula dengan Tuhan tadi. Jadi maknanya kalau dengan makhluk 2, kena minta dengan Tuhan, minta ampun. Dengan makhluk kita kena minta maaf. Kalau dengan Allah Ta'ala saja je lah. Itu dia. 3 syarat tadi. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah beritahu dekat kita. Tidak, kita tak tahu kalau Allah tak beritahu. Allah kata Allah ghafur. Ghafur ni satu perkataan, terjemah dalam bahasa kita, teramat-amat. Teramat mengampun. Maha pengampun. Ghafur. Jadi maknanya maha pengampun je lah. Allah Ta'ala ni ampun segala dosa, kecuali dosa syirik ialah. Dosa syirik, kalau orang tu mati dalam keadaan dia tidak bertaubat daripada kesyirikan dia, tak ada ampun lah. Dia baik macam mana pun, akhlak bagus, suka tolong orang, buat kebajikan, tapi dia menyekutukan Tuhan. Ni tiada ampun baginya, dalam neraka kekal abadilah. Cumanya orang kafir hak baik-baik ni, neraka ni bertingkat-tingkat. Hak baik duduk atas ha. Kan? Duduk atas pun kena siksa juga. Paling ringan siksa di neraka ni, paling ringan ambil jamrah, buh-buh tapak kaki ni menggelegak otak dah. Ataupun dipakaikan kepadanya kasut daripada neraka, menggelegak otak dia. Itu siksa paling ringan dalam neraka. Kalau orang kafir hak baik macam mana pun, hak tu siksa dia. Macam Abu Talib lah. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak ada sudah. Tak ada sudah. Kita ni kalau sakit ke, kena melecur, kena api ke apa kan, sudah juga sakit tu. Sudah juga, walaupun kena api ni lebih sakit daripada kena pisau. Api ni pedih dah lama. Berjam-jam nak hilang pedih, kalau sikit-sikit lah, kalau banyak macam mana. Tapi kalau kena pisau, sak dia. Sakit dia. Api ni lama sakit dia. Tu baru satu. Ada 69 ni. Api di dunia ni baru satu. 69 lagi tu. Hak di neraka. Nak siksa manusia, jin dalam neraka ni. Allah Ghafur. Jadi maknanya kalau nak dapatkan keampunan Allah Ta'ala dunia ni ya. Di akhirat ada juga, tapi hanya untuk orang yang ada iman. Walau sebesar zarah iman dalam hati dia, ada harapan. Ada harapan. Syarat jangan sekutukan Tuhan. Menyekutukan Allah Ta'ala pakai tangkal lah, azimat lah, apalah. Ini semua penyekutuan kepada Allah. Ada satu orang pemuda, dia pakai atiwalah, azimat, tangkal, benang, ikat di tangan. Allah Mas'ud kata tu apa tu? Dia kata hak ni tahan penyakit. Ibnu Mas'ud kata buang kerat. Dia tidak menambahkan kepadamu melainkan penyakit. Kalau kamu mati dalam keadaan dia ada di tangan kamu, ma'aflahta abadan, kau tak akan selamat selama-lamanya. Kau ada apa? Benang ke tangan, tangkal. Seorang ikat benang di pinggang. Dia ikat benang pintai-pintai di pinggang untuk tak pergi sakit pinggang. Orang tak sakit pinggang makan ubat 3 kaki. Ni buah pinggang, benang di pinggang apa? Sampai berkulat benang tu kan. Benang lembek tu jadi keras. Jadi Allah Ghafur, Maha Pengampun Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Allah kata dalam hadis, Allah kata
Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i. Hai anak Adam, kalau dosa engkau sampai ke langit. Ya kan? Kemudian kau datang kepada aku, kau tidak menyekutukan aku dengan suatu, ya, akan ku datang pada hari kiamat nanti, aku akan bawa sepenuh langit juga pengampunan tadi. Aku tak peduli, kau akan ampun terus. Dan syarat yang ada syirik. Itu dia. Allah akan ampun. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan kita jadikan alasan pula. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya kan? Buat dosa, kenapa buat maksiat? Allah Maha Pengampun. Ini tak boleh. Akidah ni akidah murji'ah, sesat. Ya. Jadi maknanya, adakah kamu pasti Allah akan ampunkan kamu? Mungkin ya Allah akan ampunkan kamu, tapi Allah akan bakar kamu dalam neraka, mungkin. Memang Allah Maha Pengampun. Lepas tu Allah setelah berapa lama kamu dalam neraka, baru Allah ampunkan kamu, Allah keluarkan kamu dari neraka. Nak tak masuk neraka? Adakah sesaat dalam neraka itu baik? Tidak. Rahim. Dah Ghafur, Rahim pula. Maha penyayang Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Al-Ma'idah 54. Surah 54. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dia, Allah panggil dengan seruan lembut. Seruan yang penuh dengan kelembutan Allah panggil. Wahai orang-orang yang beriman. Tuhan cakap elok, lembut. Ya? Allah panggil, seru. Supaya manusia yang beriman dengar. May yartadda minkum, barang siapa yang murtad daripada kalangan kamu, an dinihi, daripada agamanya, fasawfa, maka nanti, ya'tillahu, Allah akan datangkan, Allah akan bawa datang, biqaumin, dengan satu kaum pula, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Masya Allah. Yang mana sikap mereka pada azillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut ke atas orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap keras ke atas orang-orang kafir. Ayat ni kena faham pergi molek. Saya kata, kalau orang kafir kita boleh tabuh mereka, kita boleh pukul mereka. Bukan lagu tu. Ni masalah ni, kalau orang baca Quran, dia baca kena ni, kita kena muka masam kat orang kafir, tak boleh senyum. Macam mana dakwah tadi? Macam mana Nabi yang salah dengan orang kafir tu ketika Nabi dakwah dia? Adakah Nabi dakwah dengan marah-marah, caci cerca? Mana ada? Itu bukan perangai Nabi SAW. Bersikap keras ke atas orang kafir macam mana? Maksud ketika dalam peperangan. Sebab itu disebut yujahidun, mereka berjihad di jalan Allah, berperang. Berperang Islam bukan mula perang. Mana ada Islam mula perang? Pergi belajar sejarah, baca sejarah. Dalam sejarah Islam, orang Islam tak pernah mula perang di mana-mana. Yang duk mula perang ni siapa dia?
Orang musyrikin. Kan? Setiap zaman macam tu. Kan? Depa kumpulkan bala tentera depa. Alah kita tengok yang terbaru sudah. Israel, Palestin. Bukan puak apa nama mujahidin Palestin buat hari ni 1948 lagi. Jahat depa ni. Hari-hari. Sampai orang tak tahan dah. Hari-hari. Tangkap orang sumbat dalam penjara, seksa dan sebagainya. Depa masuk satu kampung, depa bunuh habis orang dalam kampung tu. Kan? Lepas tu dah tengok Hamas yang mulakan serangan. Hampa tak mengaji sejarah, tak baca sejarah ke? Israel ni sejak depa masuk situ, depa buat onar. Sampai hari ni. Kejahatan depa. Kita duduk tempat kita sambil minum kopi bolehlah sembang. Depa duk kena seksa hari. Tahun 1948 lagi. Berapa lama? Ni nak salahkan orang Hamas, Mujahidin, apa semua nak salahkan depa. Kan? Cuba kita yang British mari tanah Melayu ni. Yang kita kata panglima-panglima pahlawan-pahlawan kita sampai depa buat filem tu. Mak Kilau lah apalah, Tok Janggut lah, Tok Bahaman lah apalah. Pasal apa depa bangun lawan British? Pasal apa? Fikir. Depa ni jenis-jenis ni tak tindak fikir. Kan? Dah salahkan orang Islam. Jadi di sini a'izzatin 'alal kafir, bersikap keras. Masa perang takkan senyum-senyum. Jadi disuruh kita ni hantar larat pun jalan pergi lempak, pergi gagah. Bersikap keras ke atas orang-orang kafir tadi. Tapi kalau orang kafir yang baik, kan? Maknanya dia ada keadilan. Islam itu adil. Dalam ayat yang lain kalau kita nak tunjukkan, Allah kata la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ayat lain kita buka dulu mai. Okay? Allah kata la yajrimannakum syana'anu qaumin. Jadi kena himpun ayat-ayat ni baru kita boleh faham. Islam ni unik. Agama yang penuh dengan sopan santun. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Ada tengok ni. Jadi orientalis misalnya orientalis kan. Orientalis ni depa nak burukkan Islam. Depa itulah dia. Depa nak wujudkan Islamofobia tu kan. Ni Allah kata surah Al-Maidah ayat 8. Tadi ayat apa? Ni ayat 8. Tengok Ni tak mana? Ni kita baca tafsir ni tentu, tapi kita bukan tafsir. Hadis tapi dah ayat Quran. Amanu kunu qawamin lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ini di antara ayat dia. Allah kata, wahai orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan kerana Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tengok baru ni kan mujahidin Hamas tu. Kan bila dia tawan orang Israel, apa dia buat? Satu dunia tengok akhlak. Kan dia tak menyakiti tawanan pun. Kan bila dia bebaskan tawanan seronok pula. Itu yang Islam suruh. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab tu bila Nabi hantar pasukan-pasukan perang, Nabi kata jangan bunuh orang yang di dalam kuil-kuil, dalam biara-biara beribadat. Dia beribadat. Jangan bunuh mereka. Jangan bakar rumah pokok. Jangan potong pokok. Jangan bunuh kaum wanita. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh kanak-kanak. Dan orang yang bukan ahli dalam perang. Ketika Usamah bin Zaid
Dia kejar orang tu, dia tetak orang tu. La ilaha illallah orang tu kata kan. Dia tetak juga kawan tu mati. Orang ceritakan Nabi punyalah marah dekat dia, marah. Kan dia Rasulullah dia kata la ilaha sebab takut pedang saya. Nabi kata kamu belah dada dia. Dah belah ke dada dia? Tengok dalam dada dia. Dia kata, dia menyesal sungguh, dia tahu. Alangkah baiknya kalau aku baru Islam hari ini. Kan? Pasal Nabi marah sungguh dekat dia. Sebab macam tu. Ini cerita dia. Baik, jadi kita ayat ni kita kena faham Quran ni. Kan, sekali orang jadikan akan sebagai apa nama? Kena katakan Islam ni. Izzah ni, sikap keras, tinggi. Kan, ke atas orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dia pun tak takut orang nak kata apa nak kata. Kami tak takut. Kami tak heran, kami tak peduli. Ya, satu dunia mari hurung depa. Depa lawan. Kan? Segala tentera barat mari. UK-nya, US-nya, apa lagi? Jerman-nya, apa lagi? Perancis, apa lagi? Bergabung habis Al-Ahzab. Mari duk hurung puak-puak di Palestin tu. Orang Islam hak lain mana? Kan? Aina rijal? Mana laki-laki? Ar-rijal fi Palestin. Orang laki-laki hanya ada di Palestin saja. Macam mana penyair Arab dia kata apa? Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Sesungguhnya engkau boleh bagi orang dengar kalau orang yang kau panggil itu orang yang hidup, tetapi orang yang kau panggil itu semuanya mati. Cantik bahasa dia. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Tak ada kehidupan bagi yang kau panggil. Tolong kami, tolong kami. Siapa yang dengar? Tak ada siapa yang dengar. Seolah-olahnya macam tu lah. Seolah-olahnya hanya jadi penonton-penonton melihat saudara kita dibunuh, dibom dan sebagainya. Boleh hantar bekalahnya lah. Mampu kan, bertransfer. Inilah dia. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Demikianlah kelebihan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kelebihan kurniaan. Jadi Allah nak bagi dia darjat mesti syahid, darjat yang tinggi. Tak ada mati yang lebih mulia daripada kematian syahid, kan? Percikan darah pertama tu dia nampak dah tempat duduk dalam syurga. Masya Allah. Itulah dia kelebihan kurniaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Maha luas. Alim lagi maha mengetahui. Pengetahuan dia yang maha luas. Kan? Penglihatan dia, pertolongan dia, bantuan dia. Maha luas bantuan Allah Ta'ala tadi. Tapi jangan kata, kenapa Allah tak tolong lagi? Kenapa Allah tak tolong lagi? Allah tolonglah tu. Allah bagi kekuatan jiwa tu. Allah tolonglah tu. Kekuatan iman. Allah tolonglah tu. Kan? Tak seperti pertolongan Allah Ta'ala ni kita hidup senang lenang, mewah, makan cukup, minum cukup, tempat tinggal yang selesa. Itu tak semestinya pertolongan Allah. Bahkan mungkin boleh jadi istidraj. Istidraj maksudnya apa? Maksud dia Tuhan bagi untuk apa? Untuk sesatkan kita. Mungkin boleh jadi. Dia boleh jadi belaka. Dia boleh jadi nikmat, dia boleh jadi istidraj. Jadi maknanya kalau kita mengaji belajar kita tahu benda tu. Jadi kita kena belajarlah sentiasa insya-Allah. Itu cerita dia lah. Kembali kita. Baik, kita sebenarnya tafsir ni dah bila baca ayat dia kena tafsir lah. Dia tak baca terjemah makna gitu, dia tak boleh nak jadi roh. Kita nak bagi dia jadi roh. Sebab kita dengan roh lah kita jadi manusia. Kan? Jadi tanpa roh, tanpa jiwa, kita tak jadi manusia. Haiwan pun ada hidup juga.
Tapi dia tak ada ruh, kehidupan, jiwa dia tak ada. Kita nak menjiwai ayat tu. Kan? Pengajaran daripada ayat ini. Kan? Ayat ni kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dinamakan sebagai ayat mihnah. Mihnah ni apa? Ujian. Ayat ni ayat ujian. Yumtahanu biha man idda'a mahabbat Allah. Ayat ni Allah Ta'ala turunkan sebagai menguji mereka yang kata kami cinta Allah. Nak uji dia apa? Dulu dan kini dan sampai bila-bila, sampai hari kiamat lah. Jadi nak uji kita. Nak uji orang yang sebelum kita dan nak uji kita hari ini dan nak uji orang yang akan datang. Yang dia kata kami cinta Allah. Jadi fayunzaru in kana mutabi'an, maka dilihatlah jika dia ni orang yang mutabi', yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha dalilun ala sidqi da'wahu, maka inilah dia bukti di atas kebenaran dakwaannya. Kan? Kalau dia kata cinta, maka dia ikut, dia buat ni, maka itulah dia bukti dia orang yang benar dalam dakwaan dia. Betul dia cintakan Rasul, cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah mencintai hambanya, ahabba abdahu nala bihadhil mahabbah, maka hamba tadi akan dapat mencapai dengan kecintaan itu. Apa dia dapat capai? Sa'adatad dunya wal akhirah, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bahagia dia. Walaupun kita tengok miskin tak apa, tapi bahagia. Bahagia. Dia bahagia dengan ujian yang Allah bagi dekat dia. Kadang-kadang kesusahan yang mari. Hidup kita ni bukan sentiasa senang. Hidup kita ni dia macam air laut. Sekejap dia pasang, sekejap dia surut, sekejap dia pasang, sekejap dia surut. Time dia pasang tak apalah, mau dia surut gelabah juga. Ya. Tapi hakikatnya masa air surut tu pun ada nikmat. Orang boleh pergi tangkap ketam, orang boleh pergi macam-macam lah buat. Ya. Jadi maknanya kebahagiaan dunia ni jangan kita fikir kata senang saja. Jangan kita fikir macam tu. Jadi para ulama ni, para alim ulama, mereka yang dekat dengan Tuhan ni, istilah bahagia dunia ni bukan istilah makan cukup, pakai cukup, rumah selesa, ada kenderaan, family bahagia, anak-anak taat, soleh. Bukan itu garis dia. Kan? Bahkan kesusahan itu kebahagiaan. Bahkan sebahagian daripada mereka rasa macam susah hati sikit sebab ujian mana tak sakit. Mungkin dalam sebulan tak demam ke, tak sakit apa-apa. Sebab dengan demam dan sakit tadi, ataupun ujian, bukan dekat demam sakit, kekurangan keuangan. Kita kata keuangan lah hari ni kan. Allah sebut dalam Quran, Allah sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita tengok ayat dia ni. Nak kena cerita lebih kan. Jadi begitu. Jadi itu kebahagiaan sebenarnya. Walanabluwannakum, kami pasti uji kamu, Allah kata. Tengok ni. Wanabluukum walanabluwannakum. Kan? Wanabluukum walanabluwannakum. Ni kan.
Ni surah Al-Baqarah ayat 155. Ni ha? Masuk betul dah? Allah. Cepatnya azan lu. Okey. Azan lu. Cepat masuk betul ya. Jangan maghrib lewat. Ya, kursi tak turun. Tempat sanak pun okey lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Okey. Ini Allah kata. Dan kami pasti akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Jiwa ni nyawa lah, kematian, adik, kan? Dan buah-buahan. Tanam-tanaman tak menjadi beras pun nak kena import. Tak cukup beras. Apa dia? Beras khair. Okay. Dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Maknanya Allah suruh orang sabar ni. Pasal apa dia sabar? Dia sabar mesti kerana musibah. Jadi maknanya orang kena musibah tu Tuhan suruh dia gembira. Cikgu. Cikgu tak nampak mata kan. Dulu sebelum ni nampak. Mata tak nampak. Jadi musibah. Allah suruh gembira dengan tu. Allah sebab tu Allah kata wabashiri sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Takkan sabar saja sabar tak ada musibah. Mesti ada musibah. Jadi dengan musibah tu Tuhan suruh gembira. Kan macam mana aku boleh seronok? Aku sedang musibah ni. Dah jatuh ditimpa tangga pula. Kan? Bertimpa-timpa musibah ni pasal apa nak kena gembira pula? Gembira dengan janji Tuhan lah syurga. Nikmat. Sebab tu yalah ini penting lah kita belajar kan, kita tahu Allah Taala uji. Jangan kita merata-rata, kita keluh kesah, kan, mengadu. Padahal itu ujian. Minyak naik, beras naik. Sebenarnya kita kena gembira. Kena gembira. Yo, gembira. Aku nampak happy ya. Aku sebenarnya aku makan suplemen sebab tu aku happy. Ayat ketum lah. Dah, pergi kelas tafsir. Pergi kelas tafsir. Keluar tu hak muka masam tadi keluar senyum. Beras naik bersenyum, minyak naik bersenyum. Subsidi kena potong bersenyum. Enggak. Kan? Tapi itulah dia mana hakikat dia kan. Ini mana al-arifun billah, kita sembang boleh ya. Kita sembang cerita boleh tapi kita boleh buat ni. Sebab syurga ni bukan murah. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah barang jualan Tuhan ni mahal. Barang dagangan Allah Ta'ala ni mahal. Nabi SAW kata, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah bahawa barang dagangan Allah itu syurga. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli daripada orang beriman diri mereka. Nyawa ni, mana ada jual nyawa ni? Mana boleh repair? Nyawa. Dah keluar, dia tak keluar sekerat, dia keluar semua. Kan? Nyawa ni. Dia kata tinggal nyawa-nyawa ikan. Kan? Nyawa keluar tinggal sikit je. Allah musta'an. Ini dia. Ini saadah ni. Bahagia dunia ni. Kita kalau dapat hak ni ya. Kan? Bahagia dunia bukan dekat dunia saja. Akhirat kita nak. Hak tu yang paling utama ni. Akhirat ni paling utama. Tapi kita minta dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua kita minta. Nak dunia kita bahagia, akhirat kita nak bahagia. Tanyalah siapa manusia pun, tak ada yang nak sengsara, semua nak bahagia. Dengan kebahagiaan yang mereka kejar itu, macam-macam cara dia buat. Ada yang pergi melancong makan angin. Kan? Dia nak cari apa? Kebahagiaan. Kita tengok orang putih di tempat kita, kayu bersikal. Kayu bersikal tengah-tengah panas, kayu bersikal. Pasal apa dia buat benda tu? Dia nak cari kebahagiaan. Macam-macam dia buat. Tapi kita Islam ada garis panduan yang Allah Ta'ala tunjuk pada kita ni kan. Kena ni. Saadah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi jangan kita ingat, kebahagiaan itu hanya kesenangan material ya, kebendaan. Bukan itu. Ya, tapi di sini. Maksudnya dia dengan Tuhan macam tu. Dia dekat sangat dengan Allah Ta'ala tadi. Sebab tu kata penyair,
Penyair kita apa? Macam mana lupa dah. Tak saya ingat. Terlupa. Tak apalah, tak saya sebut lah. Saya ingat ke saya sebut. Itu dah. Ya sahibal hammi innal hamma munfarijun. Wahai orang yang sedang berduka cita. Ini ingat. Ini ingat. Ya. Abshir. Dia kata innal hamma munfarijun. Sesungguhnya kedukacitaanmu itu akan sirna. Akan sirna, akan hilang. Abshir bi khairin. Bergembiralah dengan kabar baik ini. Fa inna as-sani'a huwa Allah. Karena yang buat itu adalah Allah. Allah yang buat. Dia yang tentukan. Jadi kamu nak minta pelepasan daripada siapa? Minta kepada Allah. Inna as-sani'a huwa Allah. Wa idza bulita fathiq billahi warda bihi. Apabila engkau diuji, idza bulita. Buli ini maksud diujilah. Bahasa Melayu kita buli atau ni bahasa Arab. Apabila engkau diuji, fathiq billahi, maka percayalah, yakinlah dengan Allah. Ni hati kita ni nak kena tambat dengan Tuhan. Macam mana kita nak tambat hati kita dengan Tuhan? Dengan duk dengar benda-benda ni, duk sumbat dalam lubang telinga kita ni. Quran hadis, duk sumbat ni. Hari-hari duk sumbat dalam lubang telinga kita ni. Hari-hari duk asah, duk kikih hati kita ni daripada hak jahat, daripada hak dosa ni. Hari-hari duk kikih, takkan tak jadi molek. Belakang parang pitenya, belakang parang piasah boleh menjadi tajam. Ni hati kita ni, hak keras ni. Hari-hari duk urut dia, basuh dia. Perut kambing pun kita basuh boleh makan sedap, buat kabu. Perut kambing, perut lembu tu. Kena tengok aku tu. Tapi kena tengok dalam pinggan dengan togel dengan apa pucuk paku dah sekeliling dia. Meleleh dia. Perut lembu hak busuk tu. Ini Quran. Bila hak ni duk masuk lah kita, duk masuk. Dia sampai kita makan suplemen. Kan? Jaga betul. Makan ubat suplemen. Kan? Tengok umur 70 dah macam Cikgu Zaid. Tapi nampak duk muda lagi, sihat lagi. Cikgu berapa ada 50 lebih lah cikgu. 70 lebih lah cikgu tak. Ya ke? Apa suplemen makan? Tak ada apa-apa. Suplemen sembahyang puasa. Senyum. Itu dia. Inilah. Jadi kebahagiaan tu kan, mana kita nak hal tu. Baik. Tak masuk hadis ke ni, baru cerita pengajaran ayat Quran di atas tadi. Jadi kalau nak syarah tu saya tak baca habis ke syair tu. Saya cut lah, tak apalah. Baik. Jadi barang siapa yang ketiganya, barang siapa yang berpaling daripada mencintai Allah Ta'ala, dia tak mau ambil kecintaan Allah. Allah nak bagi cinta dia pada siapa yang nak. Allah nak bagi cinta dia pada siapa yang nak daripada hamba-hamba dia. Dan barang siapa yang berpaling daripada cinta Allah ni, dan dia menjauhkan diri daripada mendekatkan diri kepada Allah, dia lari. Kita ni lari daripada Allah Ta'ala kepada Allah. La malja'a minka illa ilaika. La manja wala malja'a minka illa ilaika. Tak ada tempat boleh kami lari, melarikan diri daripada Engkau ya Allah, melainkan kepada Engkau ya Allah. Oh ni. Jadi kalau orang ni dia lari, menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala, istabdalallahu bihi man huwa aula bil mahabbah minhu. Allah akan bagi kecintaan dia pada orang lain, pada yang nak. Yang tak mau sudah. Siapa yang nak, Allah Ta'ala akan bagi. Itu dia. Baik.
ringkaskan syarahan dia, kita pergi kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab inilah, dalam kitab ni 386 nombor hadis dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, hadis qudsi. Allah kata, ini Nabi riwayat daripada Allah Ta'ala, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, waliku. Sebenarnya wali Allah al-mu'minut taqi, orang yang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, barang siapa yang memusuhi orang yang beriman, Allah kata, faqad adantuhu bil harbi, sesungguhnya aku telah mengiklankan kepadanya dengan peperangan. Allah isytiharkan perang terhadap orang yang memusuhi orang beriman. Faqad adantuhu bil harb, aku isytiharkan perang terhadap dia. Kalau Allah isytihar perang kepada kita, habis kan? Memang nayo. Dan Allah kata, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Kan? Dan tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan yang paling aku cintai lebih daripada amalan fardu. Maksudnya, bila kita lakukan amalan fardu, itulah dia amalan yang paling Tuhan cinta. Bila kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan perkara yang fardu, maka perkara fardu itulah perkara yang paling Allah Ta'ala cinta bila kita buat. Dekatkan diri kepada Allah dengan buat benda fardu, solat, puasa dan sebagainya. Wa ma yazalu 'abdi, sentiasalah hamba-Ku mendekatkan, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan melakukan hak sunat-sunat ni. Perkara-perkara sunat ni. Solat sunat ke, puasa sunat ke, hatta uhibbahu, sehingga aku cintakan dia. Dia duk buat, dah fardu mestilah. Takkan orang buat sunat fardu tak buat. Dia berkata ada maju orang buat sunat fardu tak buat. Saya jawapan tu dalam kepala saya juga. Solat raya Tiba tak semayang, bukan semayang fardu. Solat raya pun tak semayang. Pakai baju Melayu, kain sampin, duduk atas motor tunggu orang habis semayang, keluar ke orang semayang tadi. Dia tak semayang juga. Itu dia. Dia pun tak tahu solat tu apa kan. Ramai orang tak solat. Jadi Allah kata, fa iza ahbabtuhu, bila aku cinta kat dia, Tuhan kata, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Bukan maksud Tuhan dia tengok kita. Maksud Tuhan akan dorong kita dengar benda hak bagus-bagus. Kan? Allah Ta'ala akan dorong kita mendengar perkara-perkara yang dia suka. Bukan maksud dia Allah Ta'ala tu jadi telinga kita. Itu kafir lah fikir macam tu. Wahdatul wujud. Allah Muhammad, Muhammad Allah. Kafir. Kan dia pada masuk dalam YouTube kan. Kami percaya, kami beriman bahawa Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Murtad lah. Okay? Pakai tudung elok. Kan? Ini wahdatu al-wujud. Allah bersatu dengan hamba dia. Apa yang kamu tengok tu Tuhan, dia kata. Ya. Laisa fil wujudi illahu. Laisa fil wujudi haqiqatun illahu. Tidak ada dalam kewujudan ni hakikat, malaikat hakikatnya adalah Tuhan. Tengok anjing pun dia kata Tuhan. Itu wahdah al-wujud. Kapir buat ni. Jadi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pendengar yang penglihatan yang dia melihat dengannya, Allah akan dorong dia untuk melihat benda-benda elok-elok ni.
Ya, benda hak bagus-bagus ni. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia pegang dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Allah akan dorong dia berjalan ke tempat yang bagus-bagus. Pergi surau, masjid, kenduri. Kan? Dia kenduri orang panggil kita ke Nabi. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta dekat aku pasti bagi. Allah kata, masya-Allah. Ya? Ada satu kisah Syekh Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni, dia sebut dalam ceramah dia. Ya, saya tak pernah cek pun cerita tu. Dalam cerita zaman dulu lah. Berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang Rom macam tu. Jadi perempuan ni, makcik ni, anak dia pergi perang. Anak dia kena tawan. Jadi mana bila tunggu anak dia balik, tak balik. Dia tak ada siapa. Anak dia seorang ni lah. Seorang lelaki ni lah. Telah. Dia pergi jumpa satu syekh ni. Dia kata, Syekh, kan, aku selepas Allah Ta'ala tak ada siapa yang duduk boleh tolong aku melainkan anak aku anak lakiku seorang ni. Berdoalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan dia, bebaskan dia. Syekh ni pun ambil wudu dan solat 2 rakaat, berdoa kepada Allah dalam solat dia. Ya, walah. Jadi tak berapa lama anak makcik ni sampai di rumah, balik. Maka mak dia cerita lah, apa cerita kamu ni, macam mana ni, cerita gini macam mana kena tangkap, cerita macam mana pok-pok musuh ni rantai dia, ikat rantai, bubuh rantai dekat dia pun ikat rantai tu luruh, ikat lagi rantai tu luruh, ikat lagi rantai tu luruh. Maka dia pun rasa pelik, takut. Cuak dia pun ni, dia pun suruh dia pergi belah, kan, dia pun suruh dia keluar pergi nak pergi. Tu dia balik dia dah doa. Orang yang dekat dan soleh tadi itulah dia ni. Nabi kata, tu kita kena yakin dengan doa kita. Kita kena yakin dengan doa kita. Kita minta ni, Tuhan akan bagi. Pasti bagi. Cash atau lambat. Tapi pasti. Lambat tu masuk dunia ataupun akhirat lah. Dunia atau akhirat. Ataupun selepas kita mati, baru dapat. Ya. Jadi ingat, itu dah. Allah kata kalau dia minta aku pasti bagi. Wala in ista'adzani la u'idhannah. Kalau dia minta berlindung dengan aku akan lindungkan dia. Allah, aku pasti akan lindungkan dia. Jadi paling besar perlindungan yang kita nak, Allah lindung kita daripada siksa kubur dan siksa dalam neraka lah. Itu yang paling besar kita nak, Tuhan lindung kita. Jauh dari siksa kubur, jauh dari siksa neraka. Itu cerita dia lah. Kemudian insya-Allah nanti hidayatul hadis, pengajaran daripada hadis ini insya-Allah to be continue. Ya. Insya-Allah di lain rancangan. Ya, insya-Allah minggu hadapan. Ada soalan tak? Ya, tak ada, kita tanda di sini lah. Ya, silakan ya. Hadis kesimpulannya, hadis tentang kelebihan bulan Rejab, bulan Syakban, hadis khusus. Kalau ente buat ni dapat ni, ente buat dapat ni, ente buat dapat ni, hadis khusus tak ada yang sahih lah daripada Nabi SAW. Tapi tentang kelebihan tu memang ada lah. Kelebihan bulan Rejab, Syakban tu kan, amalan-amalan pada dia tak sama dengan amalan di bulan lain. Tapi tak ada amalan yang khusus. Ada hadis khusus sebut, kita buat ni, kita dapat fadilat ni, kita buat ni, dapat fadilat ni. Tak ada hadis yang sahih lah. Tapi nak ceritanya secara umum tu ada lah. Kita buat ibadat pun, maknanya bulan ni bulan Rejab, bulan apa nama yang kita panggil bulan yang Allah cintai ni kan, Syakban, Ramadan ni kan. Jadi insya-Allah pahala padanya akan berganda lah. Ganda macam mana kita pun tak tahulah. Tapi Allah janji akan bagi pahala yang banyak lah. Hadis khusus tak ada lah yang sahih. Ada, tapi tidak ada yang sahih lah. Itu maksudnya kita tak ada hadis. Ada hadis lah. Kalau saya buka ni baru keluar, tapi tak payahlah. Kan? Nak PM tepi. Ya.
Tak ada. Ada. Amalan khusus kan. Jadi mana ente nak puasa Rejab, silalah puasa macam bulan-bulan biasa. Isnin, Khamis, selang sehari, puasa hari-hari putih, 13, 14, 15. Ya, besar kalau nak puasa. Dia tak ada solat-solat sunat Rejab, tak ada. Yang solat sunat macam biasa. Maknanya kalau kita puasa bulan Ramadan lagi hebat pada bulan Rejab. Kan? Tak ada hadis yang sebut khusus lah. Kan? Itu kira hadis khusus lah, tapi tidak sahih. Jadi kalau kita nak urai bab sanad, kita nak buka cek. Memang dah tahu sahih, dhaif, lemah kan. Jadi kata apa kita nak bincang, kalau nak cek sendiri boleh lah, tapi dia punya kesimpulannya begitulah. Tidak ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW sebut yang demikian tentang fadilat Rajab ataupun Sya'ban. Jadi kita nak buat ibadat, buatlah. Kita kata secara umum lah, dia panggil kebaikan secara umum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.